بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat taufik, yang memilih kita pada pagi ini. Dengan diberikan nikmat taufik, digerakkan hati kita serta anggota kita untuk menunaikan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan hadirin hadirat sekalian yang hadir dan yang mengikuti senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan dibukakan pintu-pintu ilmu dan kefahaman yang sempurna, dijauhkan daripada niat-niat yang tidak baik yang menjadi asbab amalan kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajiblah bagi diri kita mengingati bahawa sesungguhnya semua ini semata-mata limpah rahmat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sambungan kitab kita, kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Itu kitab yang tuan-tuan pegang tu kitab Risalah Tauhid ke? Itu kitab malam tu biasa. Itu kitab waktu malam tu. Risalah Misbahul Munir, kitab Misbahul Munir. Tu Risalah Tauhid tu. Kitab lain. Muka surat apa kitab? Misbahul Munir. Misbahul Munir tak ada kitab. Orang perempuan ada kitab tak? Muka surat apa orang perempuan? Biasa orang perempuan buat kitab. Orang lelaki dia dah hafal semua. 66 Jawi Rumi 66. Ada yang pakai Jawi tak? 66 perenggan berapa tu? Sifat apa tu? Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Muka surat 68. Kalau kitab saya ni muka surat 68. Dan dalil atas demikian itu. Kitab Misbah Munir kan? 68. Huraian sifat yang ke-14 kaunuhu qadiran.
Betul orang lelaki? Ya Imam, muka surat apa ya Imam? Muka apa Jawi? Muka surat apa? Ya? 28. Baru nak masuk ke apa tu? Perenggan berapa? Baris berapa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Kita ambil daripada awal lah. Nanti harap kalau boleh ada kitab lah kalau tak ada kitab payah. Kita nak tanya-tanya berhenti kat mana. Nanti minta pihak masjid dapatkan kitab. Itu risalah tauhid tu, kitab malam tu yang ganti ustaz tu kan. Dulu saya baca kat kitab tu. Dah hari tu AJK dah minta saya baca kitab ni je. Malam ganti ustaz yang baca kitab risalah tu. Kalau tidak saya gile-gile. Atas permintaan apa baru ni AJK kata ganti, maknanya pagi saya baca Misbahul Munir je, malam dia nak bawa kitab tu. Ada ustaz nak baca kitab risalah tauhid tu. Tu saya tak baca dah kitab tu. Tak tahu cerita tak juga Baik, kita ambil huraian sifat yang ke-14, ambil baca daripada awal. Kata musannif rahimahullahu taala, muka surat 68 kitab Rumi. Kalau Rumi Jawi 28. Jawi 28, Rumi 68. Huraian sifat yang ke-14 iaitu kaunuhu qadiran. Kita sedang membicarakan sifat-sifat maknawiyah. Ini sifat maknawiyah. Sifat ma'ani selesai dah. Ada berapa sifat ma'ani? Ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Apa di sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah suatu sifat yang ada sungguh-sungguh pada zat Allah. Itu sifat ma'ani. Sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya pada zat Allah. Sifat yang ada betul-betul pada zat Allah. Ada berapa? Ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Jadi masing-masing sifat maknawiyah ni mempunyai ta'alluq. Ada ta'alluq. Bila sebut sifat ma'ani, ada ta'alluq. Apa maksud ta'alluq? Peranan sifat, urusan sifat, tugasan sifat, itu makna ta'alluq. Contohnya sifat qudrat, artinya sifat qudrat ni artinya sifat berkuasa Allah. Yang kita sebut yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Yang berkuasa itu bukan sifat. Yang berkuasa itu dipanggil ta'alluq, ataupun yang berkuasa itu kena kepada zat Allah. Kalau ditanya siapa yang berkuasa, jawabnya zat Allah. Bila sebut berkuasa, itu ta'alluq sifat, peranan sifat qudrat, iaitu mana? Berkuasa menjadikan mungkin. Berkuasa menjadikan mungkin, berkuasa tidak menjadikan mungkin, mengadakan mungkin, membinasakan mungkin, mengadakan dan meniadakan mungkin.
Mengadakan dan meniadakan perkara yang harus, itu urusan sifat qudrat Allah. Sifat qudrat Allah tidak bertaalluk dengan perkara yang mustahil dan yang wajib. Ingat tu, penting dalam mengetahui dan memahami taalluk sifat ni. Ini kelebihan dan faedah kita mengaji sifat 20. Kerana seperti fahaman yang lain, mereka salah faham dengan sifat qudrat ni, sehingga mereka mengatakan Allah berkuasa membuat benda mustahil. Allah berkuasa membuat benda mustahil. Sedangkan di awal kitab dulu kita dah belajar dah hukum akal yang 3 tu, wajib, mustahil, harus. Waktu saya pesan betul-betul, saya pesan banyak kali, fahamkan betul-betul erti wajib, mustahil dan harus tu. Kalau tak faham di situ, memang masalah di tempat yang lain. Walaupun 3 hukum akal tu, tapi kalau tak faham, dia boleh jadi keliru di tempat yang lain, jadi keliru. Tak apa, kita ulang balik. Ngaji ni dia kena ulang-ulang selalu. Jadi wajib akli, di hukum akal ada 3. Hukum akal ni sifir penting ni. Hukum akal ni sifir yang penting. Makna hukum akal ni sifir yang sangat penting dalam nak memahami ilmu akidah. Kalau kita nak mengaji akidah, nak memahami ilmu sifat 20, ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, kalau kita tak memahami hukum akal yang 3 ni, masalah kita nak belajar. Dia tak banyak, ada 3 je, tapi kalau tak faham, dia boleh jadi blur nanti, jadi salah. Baik, kita ulang balik. Wajib akli, hukum akal ada 3. Kata ulama, kalau tak faham hukum akal, tak faham akidah. Kalau faham hukum akal, insya-Allah dia boleh faham tentang akidah. Wajib akli bermaksud perkara yang akal kita menetapkan, menghukumkan mesti ada semata-mata. Itu perkara wajib, wajib akli. Perkara yang wajib akli ni, hadirin hadirat, dia tak boleh berubah menjadi tiada. Dia tak boleh berubah-ubah. Ada, lepas tu berubah menjadi tiada, lepas tu berubah menjadi ada, tak boleh. Kalau boleh berubah-ubah, wajib, kadang-kadang ada, kemudian berubah jadi tiada, lepas tu nanti bila-bila berubah balik jadi ada balik, lepas tu berubah jadi tiada balik. Itu bukan wajib namanya. Itu namanya harus. Ingat baik-baik. Itu namanya harus. Sesuatu yang boleh berubah daripada tiada kepada ada kepada tiada, itu namanya harus. Contohnya kita alam ini. Kita alam ni masuk dalam perkara yang harus pada akal. Akal kita menghukumkan makhluk ini harus. Kita ni harus. Tuan-tuan perempuan ni harus. Sebab tu ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang baru lahir hari ini, ada yang mati hari ini. Sebab kewujudan kita harus, bukan wajib. Kewujudan Allah wajib, mesti. Tak boleh nak berubah, ada Tuhan, besok tak ada Tuhan, lusa ada balik Tuhan, nanti kiamat tak ada Tuhan, lepas tu ada balik Tuhan. Tak boleh. Sebab adanya Tuhan itu wajib. Faham tak saya kata? Itu nama wajib. Boleh tak kita nak kata Tuhan tu kadang-kadang tak ada? Boleh? Tak boleh, sebab kewujudan Allah tu ini yang kita nak kena belajar, tuan-tuan. Ini akidah. Kalau kita tak tahu, tak nak ambil tahu Tuhan ni mesti ada ke ataupun boleh tak ada ke, itu namanya, kata setengah ulama, orang yang dalam hatinya tidak ada pegangan tentang Allah ni, dia kufur diam-diam. Dia orang yang tidak beriman secara diam-diam.
Sebab orang yang beriman wajib mesti memiliki akidah pegangan terhadap Tuhan, mesti ada. Kalau dia tak peduli kewujudan Allah ni ada ke tidak, dia tak peduli. Dia tak pernah fikir pun tentang ada Tuhan, tak ada Tuhan, dia tak peduli. Kata ulama, orang yang macam ni hakikatnya tidak beriman dengan Allah. Meskipun pada zahirnya mendirikan solat 5 waktu, berpuasa, haji dan sebagainya. Itulah sebabnya kita mesti belajar supaya mesti ada pegangan terhadap Allah. Jadi kalau ditanya Allah ataupun Tuhan itu ada ataupun tidak, orang yang memiliki iman yang sempurna, dia akan menjawab mesti ada. Apa maksud mesti ada? Kekal ada, sedia kala lagi dan selama-lamanya mesti ada Tuhan. Tiada Tuhan itu perkara yang mustahil. Akal tak boleh terima sekali-kali tiadanya Tuhan. Ini kata akidah, pegangan dalam hati. Yang kita solat ni tuan-tuan, yang tuan-tuan buat ni, solat ni namanya Islam namanya. Ni namanya Islam, bukan iman. Iman, akidah, pegangan dalam hati, itu iman. Yang tuan-tuan buat semayang, puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat, itu Islam namanya. Tengok dalam kitab ni awal lagi. Dia dah ajar kita. Apa erti Islam? Islam bermaksud amalan zahir. Amalan yang dilakukan oleh tubuh badan yang zahir, yang boleh dilihat dengan mata kepala, itu namanya Islam. Apa pula iman? Iman bermaksud akidah yang betul dalam hati. Itu nama iman. Ramai lagi di kalangan kita yang tak boleh beza benda tu. Ramai di kalangan masyarakat kita tak boleh nak membezakan apa Islam atau apa iman. Nampak tak? Hingga mereka keliru. Mereka mengatakan, aku orang yang beriman, kenapa aku semayang? Nampak tak? Jadi dia bertukar. Dia kata aku orang beriman sebab aku semayang. Orang munafik semayang tak? Semayang. Adakah mereka beriman? Mereka tak beriman. Munafik tak beriman. Zahirnya sahaja sembahyang, hatinya tidak percaya dengan Allah. Faham tak? Tak semestinya orang yang solat itu memiliki akidah yang betul dengan Allah. Contoh macam munafik tu, kafir tu, kafir munafik tu. Dia solat, dia puasa, dia menunaikan haji, tapi hati kalau tanya tentang Allah, dia tak percaya Tuhan. Hatinya ragu-ragu dengan Tuhan, hatinya ragu-ragu dengan Nabi. Betul? Sebab tu panggil munafik. Munafik ni sebesar-besar riak. Sebesar-besar riak adalah munafik, iaitu menzahirkan kelakuan orang Islam supaya dipanggil orang yang beriman. Perkataan ni pun sebiji macam orang beriman. Dia kata Allah lah Tuhan, Muhammad lah Rasul, Al-Quran itu kitab Allah. Zahir lidah dia. Tapi kalau dikorek hatinya, hatinya ragu-ragu dengan Allah. Dia tak percaya dengan segala yang diperintah oleh Allah. Dia tak percaya dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada tempat-tempat dia yang diterima, ada tempat-tempat yang ditolak, dinafikan. Padahal kalau dalam rukun iman kita dah belajar, kalau percaya kepada Allah kena percaya semua, kena terima semua. Betul? Bukan terima separuh, pertikai separuh, membenarkan separuh, menolak separuh. Itu namanya tidak beriman. Sebab iman tu bermaksud mempercayai oleh hati, menerima oleh hati sekalian perkara yang datang daripada Allah dan Rasul. Percaya sekalian, bukan percaya sebahagian. Oleh kerana tak belajar, tak nak mengaji, tak nak mendengar, jadi salah faham. Itulah bahaya kejahilan. Bahaya kejahilan ni boleh mengheret diri kita yang beriman jadi kufur. Senjata tak bahaya macam tu tuan-tuan. Senjata dia tak boleh meragut iman. Betul? Senjata tak boleh meragut iman. Tapi kebodohan agama boleh
menari iman kita. Nauzubillah min zalik. Jadi hati-hati. Jangan buat tak peduli dengan belajar agama ni. Nanti kita menyesal nanti. Nanti kita menyesal. Sebab tu waktu hidup ni ngaji sungguh-sungguh. Tapi pastikan pengajian yang betul, akidah yang betul, fahaman yang betul. Itu kudrat. Kudrat. Mereka mengatakan apa? Allah Maha berkuasa. Itu tadi wajib akli. Wajib akli bermaksud perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sahaja. Contohnya kewujudan Tuhan, kewujudan Allah itu mesti sentiasa ada. Allah tu sedia kala ada, Allah tu sentiasa dan selama-lamanya ada Tuhan. Itu wajib. Mustahil akli pula bermaksud sesuatu perkara yang akal kita tidak boleh terima ada. Akal tak boleh terima ada. Akal tak boleh terima berlakunya perkara itu. Akal tidak boleh membenarkan perkara itu. Bahkan akal kita menghukumkan mesti tiada semata-mata perkara itu. Takkan boleh wujud, takkan boleh terjadi, takkan boleh berlaku sampai bila-bila pun. Itu perkara yang mustahil akli nama dia. Mustahil akli. Baik, mana contoh mustahil akli? Kita kena tahu contoh dia. Mana contoh dia? Banyak benda mustahil akli ni. Banyak. Contohnya menyerupai Allah dengan sesuatu. Menyamai Allah dengan sesuatu, menyamai zat Allah dengan zat makhluk, menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluk, menyerupai perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Itu perkara mustahil. Makna akal tak boleh terima sekali-kali. Seandainya nak dikatakan kadang-kadang Tuhan itu menyerupai makhluk, mustahil. Ataupun akan datang boleh jadi Tuhan tu seperti makhluk kelakuan dia. Akal boleh terima ke tidak? Tidak. Sebab apa tak boleh terima? Mustahil. Itu jawapan dia, tuan-tuan. Baik. Tuhan turun ke bumi. Tuhan turun ke bumi. Serupa makhluk tak? Serupa makhluk tak? Kelakuan turun ke bumi itu serupa makhluk ke tidak? Serupa. Akal boleh terima ke tidak? Sebab apa? Mustahil. Tapi fahaman tu mengatakan Allah berkuasa turun ke bumi. Nampak tak? Allah berkuasa turun ke bumi sebab dia kuasa. Jawapan dia. Alasan dia sebab Allah tu berkuasa. Jadi Allah berkuasa nak turun ke bumi boleh. La ilaha illallah. Bukankah turun ke bumi itu perbuatan makhluk? Perbuatan makhluk mustahil bagi Allah. Tadi kan dah kata mustahil, dia tak boleh terima selama-lamanya. Tetapi fahaman tu, Wahabi tu cakap terang-terang senang. Mereka mengatakan Allah boleh sebab alasannya Allah kuasa. Padahal sifat kuasa Allah ni tidak ada hubung kait dengan perkara yang mustahil. Kekuasaan Allah ni hanya bersangkut paut dengan perkara harus saja. Kalau perkara mustahil boleh berubah, kalau perkara mustahil boleh berlaku, tidaklah dipanggil mustahil, betul tak? Mustahil tadi apa makna? Benda yang mesti tiada. Kalau berubah jadi ada, namanya apa? Boleh tiada, boleh ada, namanya apa? Harus, bukan mustahil dah. Boleh faham tak situ? Simple je tuan-tuan. Tapi kalau tak faham, kalau boleh berubah daripada tiada, boleh berlaku, maknanya bukan mustahil lah. Mustahil ni benda yang tak boleh berubah. Dia duduk dalam keadaan mesti tiada selama-lamanya. Itu mustahil.
Kalau hari ini tiada, besok kiamat berlaku, itu bukan mustahil, itu harus. Kalau hari ini tiada, kiamat besok hilang binasa, itu bukan wajib, itu namanya harus. Ingat tu. Ini kelakuan makhluk. Tuhan tu dia kata kuasa turun ke bumi sebab dia kuasa. Sebab tu suruh ngaji ni. Kudrat ni ada ta'alluq dia. Kerana kalau benda mustahil boleh berubah, itu bukan mustahil namanya. Kalau benda wajib boleh berubah daripada ada, lepas tu boleh hilang, boleh binasa, itu bukan wajib. Yang boleh ada, boleh tiada tu harus. Ingat baik-baik. Ngaji perlahan-lahan tak apa, asalkan faham. Ini akidah tuan-tuan. Bila kita boleh terima benda mustahil itu berlaku pada Allah, rosaklah akidah kita. Kalau kita boleh terima perkara mustahil berlaku pada Allah, rosaklah akidah. Kerana seseorang itu boleh menerima yang Tuhan tu serupakan makhluk walaupun belum berlaku lagi, tapi akalnya boleh terima. Kalau seandainya Allah Ta'ala itu nak menyamai dengan kelakuan makhluk, dia kata apa ada masalah sebab dia kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesilapan akidah ni kesilapan besar tuan-tuan. Dia bukan dosa kecil, dia kufur, kafir, murtad. Jangan buat main-main. Namakan kita semayang, puasa, zakat, haji, umrah, hari kiamat kena humban dalam neraka kekal selama-lama pula dah. Padahal semayang dah. Sebab apa? Rupanya rosak akidah. Semayang rosak akidah rupa. Kita nak tahu akidah betul rosak, kita kena belajar, baru boleh beza yang betul yang salah. Kalau tak kita syok sendiri ya tuan-tuan. Syok sendiri, tersengih seorang-seorang, rasa betul dah akidah aku, buat apa nak belajar. Ni bahaya faham. Sebab tu orang yang risau akidah rosak, dia akan belajar, dia akan ambil tahu. Macam orang takut bacaan Quran dia salah, dia akan belajar Quran, takut baca salah. Sebab tu dia ngaji tajwid. Bila dia dah ada ilmu tajwid, dia dah faham ilmu tajwid, baru dia boleh beza. Oh, selama ni salah aku baca rupanya, yang betulnya begini, baru tahu hari ni. Itu untung belajar. Tapi kalau selama-lama kita tak nak belajar tajwid, kita akan sangka bacaan kita betul. Itu yang menyebabkan seperti mana yang Imam Ghazali kata, setiap kali solat, setiap kali itu juga dia membuat benda yang membatalkan solat tanpa dia sedar. Dia solat 5 waktu, tapi dalam masa yang sama dia membuat benda yang membatalkan solat dia tanpa dia sedar. Contohnya, saya tak pandai tajwid, saya tak nak mengaji tajwid, padahal guru tajwid ada. Saya tak nak belajar. Saya baca Fatihah saya dengan tunggang langgang, bertukar makhraj, mengubah huruf, mengubah arti dan makna. Saya baca hari-hari, tapi saya tak tahu itu rupanya benda yang membatalkan solat saya. Apa jadi pada solat saya? Adakah Allah terima? Dah. Sebab apa tak terima? Langgar syarat sah sembahyang. Tapi tuan punya diri syok sendiri, berasa macam solatnya sah dah. Ini yang kita tak nak berlaku pada iman kita. Berasa syok sendiri macam beriman, berasa syok sendiri macam betul kefahaman. Rupa-rupanya rosak akidah. Bila belajar baru boleh tahu. Selagi tak belajar tak tahu tuan-tuan. Baik, okey, tu dia. Jadi sifat kudrat tu dia ada ta'alluq dia, ada peranan dia. Itu nama sifat ma'ani. Ta'alluq kudrat, mengadakan makhluk, meniadakan makhluk, mengadakan mungkin, meniadakan mungkin. Perkara wajib dan mustahil tidak masuk di dalam urusan kudrat Allah. Lepas kudrat apa? Iradat. Sifat iradat Allah, sifat berkehendak, sifat penentu pun sama dia punya ta'alluq dia. Sifat iradat, peranan dia sama seperti sifat kudrat, hanya berperanan menentukan perkara yang harus sahaja. Iradat berperanan menentukan perkara mungkin. Iradat tidak ada hubung kait untuk menentukan perkara yang wajib dan mustahil. Kerana perkara yang wajib itu ada bukan kerana ditentukan oleh Allah. Kita ni makhluk ni wujud, ya, ditentukan oleh Allah.
Kalau Allah tidak menentukan kita ni ada, kita ni hidup, kita takkan hidup, kita takkan ada, tuan-tuan. Kita ni ada, alam ni ada kerana ditentukan oleh Allah. Bila sebut ditentukan, itu kembali kepada iradat, sifat kehendak Allah, sifat penentu tu. Adapun kudrat, tugas dia menjadikan. Iradat, tugas dia menentukan. Contoh kalau kita nak buat rumah, kita kena tentukan dulu baru buat. Bukan buat kemudian baru tentukan. Betul? Itu ta'aluk akalnya begitu fikir. Jadi apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah jadikan, semua kembali kepada apa yang telah ditentukan sedia kala lagi. Jadi kalau orang tanya, apakah perkara yang ditentukan oleh iradat Allah? Jawabnya, yang ditentukan ataupun yang dita'alluq oleh sifat iradat Allah adalah hanyalah perkara yang bersangkut paut dengan mungkin sahaja, benda harus sahaja. Perkara yang wajib tidak masuk di dalam iradat Allah, perkara mustahil juga tidak masuk dalam iradat Allah. Kerana yang wajib adalah sesuatu yang dah memang sedia ada. Yang mustahil adalah perkara yang dah memang sedia tiada selama-lamanya. Anak Tuhan, tiada anak Tuhan bukan dikarenakan Tuhan tidak menentukan. Tiada anak Tuhan itu dah memang hakikatnya begitu. Takkan ada, tak boleh ada, tak terima ada anak Tuhan selama-lamanya. Bukan kerana Allah tidak kehendak nak menjadi. 30 tahun dah bernikah, 2 orang je anaknya ada. Yang nombor 3, nombor 4 tak ada. Sebab apa tak ada? Tidak ditentukan oleh Allah. Maknanya kalau Allah menentukan, boleh tak dapat zuriat lagi? Boleh. Sebab anak kita manusia ni dipanggil mungkin, benda yang harus ada. Anak Tuhan bukan benda mungkin. Anak Tuhan apa? Mustahil. Makna takkan ada selama-lama. Gitu kan. Baik, wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Ni sifat, ni bukan nak bahas sifat ma'ani, ni nak bahas sifat maknawiyah. Jadi wajib atas tiap-tiap laki-laki perempuan beriktikad, menyungguhkan dalam hati bahawasanya adalah Allah Ta'ala itu berkuasa. Wajib. Dia menteri ke, dia raja ke, wajib i'tikad macam tu dalam hati. Allah Ta'ala itu adalah Allah itu yang berkuasa. Wajib. Dan kalau dia kata entahlah, aku pun tak tahulah Tuhan tu kuasa ke tidak, kufurlah dia. Allah tu ada ke tidak, entahlah, aku pun tak tahulah, ada ke tak ada, tak tahulah, ada pun boleh, tak ada pun entahlah. Kafir tu, na'udzubillah. Dia mesti ada pegangan akidah, mesti. Sejahat mana dia pun, semaksiat mana pun, mesti ada akidah. Seleka mana pun, selupa mana pun. Dan tentu sungguh keadaan Allah Ta'ala itu kuasa. Kalau orang tanya, sungguh ke Tuhan itu kuasa? Sungguh. Jangan ya kot, kuasa kot, bolehlah kot. Ini semua tak beriman namanya. Di iman ni tak boleh kot tak boleh. Ada, tak ada tu je. Tak boleh duduk tengah-tengah. Tuhan tu ada ke tidak? Rasanya ada kot, boleh jadi kot. Kufur ni, na'udzubillah. Jangan tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan. Allah sia-sia umur kita. Beribadat puluh tahun tapi besok duduk dalam kekal dalam neraka selama-lama. Orang sejahat mana pun, semaksiat mana pun, kalau akidahnya betul pegangan dalam hati itu betul terhadap Allah, dia tak akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Akhirnya akan duduk syurga juga selama-lamanya.
Selepas diazab oleh Allah dengan dosa-dosa dia tak semayang, minum arak, berjudi, berzina. Tapi oleh kerana imannya betul, akhir sekali dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, duduk dalam syurga kekal selama-lamanya. Tapi kalau rosak akidah, sembahyang sekali pun jangan kata masuk syurga, cium pun tak dapat, nak hidu bau harum syurga pun tak dapat, duduklah kekal dalam neraka selama-lama. Padahal atas dunia dulu orang kata, semua orang kata dia orang soleh. Atas dunia dulu semua orang kata dia orang soleh. Dia tu tak tinggal sembahyang, jaga aurat bukan main, pantang masuk bulan haji, mesti pergi haji, tiap minggu umrah. Bayangkan tiap minggu umrah, banyak duit dia. Dah banyak duit, apa dia masalah? Maknanya atas dunia orang kata dia orang baik, dia orang soleh, dia orang bertakwa. Balik akhirat Allah umban terus dalam neraka selama-lamanya. Sebab akidahnya salah terhadap Allah. Dah keluar tak tu? Sampai bila tu dalam neraka tu? Selama-lamanya. Sebab tidak beriman. Faham tak tuan-tuan? Bukan maksud saya kata buatlah maksiat asalkan beriman, bukan. Nak cerita mahalnya iman tu. Sejahat mana pun, sebesar mana pun dosa yang dibuat, selagi tidak mensyirikkan Allah, dia takkan kekal dalam neraka. Akhirnya duduk kekal dalam syurga juga. Sebab tu kita kena belajar akidah ni betul-betul. Nak kata baik, kita bukan orang baik. Ada je dosa maksiat yang kita buat. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa lidah, dosa kaki, dosa tangan, dosa perut, dosa farad. Tapi jangan sampai akidah rosak. Jangan sampai akidah rosak. Dan keadaan itu ialah satu sifat yang melekat ia akan sifat kudrat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan itu, maksud keadaan tu, itulah sifat maknawiyah. Keadaan tu, itu yang nak dibincangkan, itu yang nak diterangkan, itu yang nak dibahaskan. Dan keadaan terjemah daripada perkataan kaunu. Kan kita baca kaunuhu ta'ala qadiran. Kaunu itulah yang dipanggil sifat maknawiyah. Kaunu tu bahasa Arab, terjemah Melayu, kaunu tu makna adalah ataupun keadaan. Jadi adalah ataupun keadaan ataupun dalam bahasa Arabnya kaunu itu adalah suatu sifat yang melekat ia akan sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala. Kata Baba dia kata seolah-olah suatu sifat yang peranannya seolah-olah macam gam. Macam gam. Dia nak memberi faham bahawasanya peranan maknawiyah ni nak membolehkan adanya ma'ani di zat Allah. Kalau tidak ada sifat maknawiyah, membawa kepada tidak boleh adanya ma'ani pada Allah. Jadi maknawiyah tu satu sifat yang seolah-olah macam pelekat. Macam bukan pelekat, macam nak memberi faham tu, guna ayat macam tu nak mendekatkan faham. Kalau orang tanya apa kerja sifat maknawiyah ni, apa peranan dia? Peranan dia nak membolehkan kudrat ada pada zat Allah. Maksudnya kalau tidak ada maknawiyah, tidak ada kudrat pada Allah, membawa kepada lemah pula Tuhan dah. Jadi sifat ma'ani dan maknawiyah ni, di antara maknawiyah dan kudrat ni dia berlazim-laziman. Dia tak boleh berpisah, dia tak boleh berasing. Dia tak boleh berpisah, dia tak boleh berasing. Itu maknawiyah. Contohnya pada kertas kita ni, buku kita ni, kertas ni ada warna putih. Jadi warna putih ni sifat ma'ani. Warna putih tu sifat ma'ani. Diri kertas tu namanya zat. Bagaimana warna putih boleh duduk di kertas padahal benda lain-lain? Maknanya ada sesuatu yang membolehkan warna putih ni duduk pada kertas. Betul tak tuan-tuan? Kertas benda lain, putih benda lain. Macam baju ni, benang lain, warna tu lain, benda lain-lain tu.
Tapi bagaimana boleh kain ni, benang ni bersifat dengan biru? Biru ke apa ni? Biru saya rabun. Hitam. Ikutlah apalah, ikutlah, katalah hitam pun boleh lah, biru boleh lah, ikutlah. Maknanya macam mana warna ni boleh duduk pada kain ni, padahal benda lain-lain, menunjukkan ada sesuatu yang membolehkan dia duduk di situ. Ada suatu benda yang membolehkan warna ni duduk di kain. Itulah yang dipanggil maknawiyah tu dah. Itu panggil maknawiyah. Tengok tu. Dan keadaan itu ialah satu sifat yang melekat ia akan kudrat pada zat Allah Ta'ala. Dan ianya kaunuhu ataupun keadaan ialah suatu kelakuan di antara ada dan tiada. Baik, kalau saya nak tanya tuan-tuan nampak tak benda yang melekatkan warna biru pada kain ni? Nampak tak? Nampak? Mana? Tak nampak. Tapi faham ada benda, mesti ada benda yang membolehkan biru duduk di sini. Nak tengok benda tu tak boleh. Kalau macam gam nampak. Kalau gam nampak, dinding ambil gam sapu, letakkan getah, boleh nampak diri gam tu. Macam mana kertas boleh melekat di dinding? Macam mana kertas tu boleh duduk di dinding, padahal dinding benda lain, kertas benda lain? Sebab ada yang melekatkan dia di situ. Yang melekatkan dia di situ itulah seolah-olahnya yang dipanggil maknawiyah tadi. Kalau macam ni, diri kain namanya zat, warna biru ni namanya sifat, ma'ani. Bagaimana warna biru boleh duduk pada kain? Kerana ada sifat maknawiyah. Mana maknawiyah itulah yang membolehkan biru ni duduk pada kain, hitam ni duduk pada kain, putih ni duduk pada kertas. Begitulah perumpamaannya. Jadi kudrat dan maknawiyah itu suatu sifat yang berlazim-laziman. Bila kata Allah itu Tuhan yang bersifat dengan kuasa, menunjukkan mesti ada maknawiyah. Kudrat, sifat ma'ani, keadaan yang melekatkan kudrat di zat Allah tadi dipanggil maknawiyah. Tu tak apa, tak faham tak apa. Ngaji tu. Ngaji Allah ampunkan dosa. Tak ngaji duduklah dalam dosa. Mengaji tak dosa, ngaji dapat pahala lagi, Allah ampunkan dosa lagi. Saya kata saya mengaji tak pernah faham pun, tak apa, tak pernah faham pun, Allah ampunkan dosa, Allah kasih, Allah sayang, Allah redha. Itu kelebihan jadi penuntut ilmu. Ada salah silap pun insya-Allah ada keampunan daripada Allah. Sebab yang memberi faham tu Allah, bukan kita. Wajib mengaji, tak wajib faham, tuan-tuan. Kerja kita usaha ngaji. Memberi faham bukan kerja kita. Memberi faham tu bukan kerja kita, tu bukan urusan kita. Memberi faham tu Allah. Ngaji ni orang panggil asbab, usaha ikhtiar. Sebab Allah perlakukan hukum adat atas dunia ni. Kau nak dapat sesuatu, pada adatnya kau kena buat sebab dia. Kau nak dapat faham, kau kena buat sebab. Kau nak dapat duit, kau kena buat sebab dia, berusaha, bekerja. Faham tak? Tapi cuma jangan berpegang dengan usaha tu. Yang usaha tu memberi kau duit, yang memberi duit tu Allah. Bekerja tadi tu orang panggil sebab sahaja. Ni samalah ni, kita belajar ni. Tuan-tuan korbankan masa, korbankan waktu, korbankan penat, korbankan macam-macam, korbankan mengantuk dan sebagainya. Sebab apa tu? Nak usaha belajar. Usaha tu orang panggil sebab lah tu. Tiba-tiba dah buat sebab, tak faham-faham, tak ada masalah, tak dosa. Allah tak tanya besok kenapa kau tak faham. Allah akan tanya kenapa kau tak mengaji, kenapa kau tak belajar, sedangkan kau diberi akal, diberi otak oleh Allah. Sepatutnya kau boleh belajar, sepatutnya kau boleh faham, tapi kau tak gunakan akal kau untuk memahami hukum hakam Allah, untuk mengenal Tuhan yang akan menyelamatkan kau di hari kiamat, memperbetulkan ibadat. Kenapa kau tak belajar? Tu besok kita tak boleh jawab tu. Ngaji tuan-tuan, betulkan niat kita ngaji sungguh-sungguh. Ikut je jadual kelas kita tu. Istiqamah, jaga niat kita. Yang penting niat kita lah jaga, jangan salah. Jangan ada tujuan-tujuan dunia dalam kita hadir majlis ilmu, jangan.
Jangan. Kata ulama, orang yang menuntut ilmu kerana hal-hal dunia, su'ul khatimah, matinya sesat. Orang yang belajar agama, batu ingatkan, jaga anak-anak kita, hantar anak-anak tahfiz, hantar anak-anak pondok, kita pun sendiri datang majlis ilmu, jaga niat baik-baik. Kata ulama, orang yang menuntut akhirat kerana dunia, menuntut ilmu kerana tujuan dunia, matinya su'ul khatimah, matinya sesat. Nauzubillah min dzalik. Betulkan ya, jaga ni kita belajar kerana Allah, kita belajar kerana nak beramal, kita belajar mudah-mudahan Allah tunjukkan kesalahan supaya dapat kita baiki. Itu niat belajar. Dan ianya satu kelakuan di antara ada dan tiada, yakni keadaan itu tidak naik kepada martabat ada dan tidak turun kepada martabat tiada. Maksudnya sifat maknawiyah ni dia menengahi antara ada dan tiada. Dia tak seperti ma'ani. Ma'ani ada sungguh-sungguh, ma'ani ada betul-betul, boleh tengok. Boleh tengok ni tadi warna biru ni boleh tengok ma'ani, boleh tengok warna putih, boleh tengok sebab dia ada sungguh-sungguh, ada betul-betul. Ada pun yang nak melekatkan di antara kertas dengan putih tadi tak nampak. Sesuatu yang dikatakan maknawiyah, yang nak membolehkan ada warna putih pada kertas ni, benda tu tak boleh tengok, tapi akal kita percaya mesti ada benda yang melekatkan putih di kertas. Nak tengok tak nampak, tapi putih boleh tengok. Putih tu namanya ma'ani, yang melekatkan warna putih di kertas tu namanya maknawiyah. Dia benda ni ulang-ulang selalu, ngaji selalu, fahamlah insya-Allah. Inilah dikatakan sifat maknawiyah. Adapun qadirun, adapun perkataan qadirun, qaf alif dal ra, beza dengan tadi qudrah, qaf dal ra tak marbutah. Qudrah tu sifat perkuasa Allah, tapi bila sebut qadir, itu bukan sifat. Qadir bukan sifat, qadir adalah Allah. Kerana makna Melayu qadir, makna Melayu yang maha berkuasa. Siapa yang maha berkuasa tu siapa? Allah. Tapi kalau sebut kuasa, itu sifat. Tapi bila sebut yang berkuasa, Allah yang bersifat dengan qudrat. Bila sebut putih, apa dia? Warna. Bila sebut yang putih, apa? Kertas. Boleh beza tak putih dengan yang putih? Nasi lemak ada depan ni. Ada, kita sudah kejap lagi 5 minit dia sudahlah. Ngaji buat apa lama-lama. Putih warna. Yang putih bukan warna, yang putih diri benda tu. Contoh kita nampak ada satu objek atas lantai warna putih. Kita kata, tolong ambil tu yang apa tu atas lantai tu, ambil yang putih tu. Nak suruh ambil benda tu ke nak suruh ambil warna? Ambil benda tu lah. Bila sebut yang putih, benda tu. Bila sebut putih, sifat dia tu, warna tu. Boleh beza tak? Putih warna. Tapi bila sebut yang putih, bukan nak tunjuk warna dah, nak tunjuk diri benda tu yang bersifat putih tu. Jadi kalau atas lantai tadi yang putih tu kain, kainlah yang disuruh ambil tu. Kalau yang atas lantai tadi yang putih tu kertas, makna nak suruh ambil kertas tu lah tu. Jadi yang putih diri benda ataupun diri sesuatu, putih sifat. Qudrat, kekuasaan ataupun sifat perkuasa, tu sifat. Kuasa tu sifat. Bila sebut yang kuasa, bukan sifat tetapi Allah. Tu kita doa, wahai yang maha berkuasa. Kan kita doa, wahai yang maha berkuasa, wahai yang mendengar, wahai yang melihat. Sebenarnya kita sedang menyeru siapa tu? Zat Allah lah tu. Wahai yang kuasa. Jadi kalau kita nak buat ayat sempurnanya, wahai yang kuasa tu, wahai zat yang bersifat dengan kuasa. Kita kata wahai yang melihat. Jadi seolah-olah kita berdoa, wahai Tuhan yang bersifat dengan sifat pelihat. Begitu. Habis dah.
Adapun qadirun maka iaitu bukan sifat, bahkan kena kepada zat yang bersifat dengan qudrat. Bila sebut qudrat, bila sebut qadir, iaitu Allah Ta'ala yang memiliki sifat qudrat itulah. Kemudian beginilah huraian sifat-sifat maknawiyah yang lagi akan datang. Akan datang ada 6 lagi sifat maknawiyah. Macam itulah huraiannya. Kalau faham di sini, fahamlah yang 6 lagi itu. Tak faham sini, tak fahamlah yang 6 tu. Sebab huraian dia sama je. Cuma sekarang kaunuhu qadiran, dia ada hubung kait dengan qudrah. Yang akan datang kaunuhu apa? Muridan. Dia kena mengena dengan iradat pula. Kaunuhu sami'an, dia ada kena mengena dengan sifat sama pula. Begitulah seterusnya. Dan dalil demikian itu, dan dalil makna bukti yang menunjukkan di atas demikian itu. Apa maksudnya? Bukti yang menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib memiliki sifat maknawiyah. Ingat maknawiyah ni sifat kesempurnaan Allah, jangan dinafikan pula. Jangan ada yang mengatakan Allah tidak bersifat dengan maknawiyah pula. Kerana maknawiyah itu sifat kamalat Allah, sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'ani pun sifat wajib, maknawiyah juga sifat yang wajib. Jadi jangan ada yang menafikan, jangan ada yang menolak pula dah, jangan ada yang menidakkan pula dah. Contoh dia kata Allah tak ada sifat maknawiyah. Jangan kata begitu. Allah wajib bersifat dengan maknawiyah. Jadi mana dalil, mana bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala itu mesti memiliki sifat maknawiyah? Mana dalilnya? Mana buktinya? Sekarang ni musannif nak bagi tahu dalil. Dan dalil atas demikian itu, dan dalil atas demikian itu, demikian wajib Allah bersifat dengan maknawiyah. Dalilnya kita fikir. Bila sebut dalilnya kita fikir, buktinya kita fikir, itu dinamakan dalil akal, dalil akli. Dalil akli. Dan tilik kepada makhluk ini. Tengoklah, tiliklah, kajilah, renunglah makhluk ini. Apa maksud makhluk? Sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Itu namanya makhluk. Yang belum diciptakan dipanggil apa? Mungkin. Jangan lupa ada perbezaan di antara makhluk dan mungkin. Mungkin tu makhluk yang belum dijadikan, makhluk yang belum Allah buat lagi. Contoh pakcik-pakcik, makcik-makcik yang dalam masjid ni, dalam surau ni ada 10 orang cucu. Sekarang ni ada 10 cucu, ada 10 je. Ada 10 je. Yang nombor 11 belum, yang nombor 12 belum, yang nombor 13 belum lagi. Belum. Yang 10 ni namanya makhluk. Sebab Allah dah jadikan dah. Allah dah buat dah. Dah ada dah cucu kita tu. Congak angok dah tu. Cuek cerapek dah tu. Cucu kita duk bergelewak tu, pergi main huha-huha tu, 10 orang tu. Dah ada dah, dah wujud dah. Allah dah buat dah. Allah dah rezekikan dah. Namanya makhluk. Yang nombor 11, 12, 13 dah ada belum? Belum. Namanya mungkin. Mungkin. Apa maksud mungkin? Sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Kalau orang kata kau ni rasa-rasa ni tak lama lagi 2-3 tahun ni rasa, aku rasa ni bertambah cucu kau ni. Jawabnya harus boleh jadi ya. Aku punya anak muda-muda pun lagi. Setakat ni ada 10 cucu lah. Dan kawan kita pun dia kata, kau ni pun aku rasa dengan kata cucu anak pun rasa kau boleh jadi ni akan datang ada. Dia kata umur 80 dah anak apa? Itu pada adat. Pada kebiasaannya mustahil, tapi pada akal kata harus kalau Allah nak bagi. Apa nak pelik pula? Anak kita ni kan kemungkin
Apa maksud mungkin? Sesuatu yang duduk di bawah urusan kudrat Allah. Kalau Allah nak bagi, walaupun tuan-tuan perempuan ni, contohnya umur dah 100 tahun, umur dah 80 tahun, doktor pun kata tak sihat ni, dua-dua ni dah tak sihat dah. Itu kata doktor, ikut kajian dia, ikut hukum adatnya. Tapi hukum akal tetap mengatakan harus direzekikan zuriat walaupun umurnya dah 89 sebab apa? Sebab anak bagi manusia ni dipanggil mungkin, benda yang harus ada dan harus tiada. Jangan kata mustahil Tuhan buat pula. Apa nak mustahil, benda mungkin. Tu mungkin, mungkin ni sesuatu yang belum ada lagi. Tapi harus ada, harus tiada. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Sekarang nasi lemak kita dah makan belum? Mungkin. Boleh jadi makan, boleh jadi tak makan. Yang dah lepas-lepas tu makhluk. Yang dah lepas-lepas tu makhluk. Benda dah berlaku, Allah dah buat dah. Pagi ni mungkin lagi. Jadi jaga-jagalah. Barangkali ada yang dapat sekarang, ada yang tak dapat. Sebab tu jangan seorang ambil 3 bungkus. Ambil bungkus dah. Lama kan jadi mungkin tak dapat nanti kan, insya-Allah. Okey, nak berhenti dah ni, nak berhenti dah. Buat contoh. Benda yang dah masuk dalam mulut namanya makhluk. Yang belum makan namanya mungkin. Boleh jadi ya. Boleh jadi ni kan aku ada harapan makan ni kan. Boleh jadilah, mungkin. Yang dah makan namanya makhluk. Jadi dalilnya mana? Kita fikir jikalau tidak sabit keadaan yang melekatkan sifat kudrat di zat Allah Ta'ala, nescaya tidak adalah sifat kudrat. Maksudnya begini, kalau Allah Ta'ala tidak memiliki sifat maknawiyah, membawa kepada, sudah tentulah membawa kepada tidak ada kudrat pada Allah. Kalau tidak ada maknawiyah, membawa kepada tak ada kudrat pada Allah. Boleh tak akal nak kata Tuhan tak ada kudrat? Mustahil, kerana kudrat Allah tu wajib. Jadi kalau tak ada maknawiyah, macam mana nak ada kudrat pada Allah? Macam mana nak ada sifat kuasa pada Allah kalau tak ada maknawiyah? Jawabnya nescaya tidak ada sifat kudrat. Dah apa jadi? Apa yang jadi kalau seandainya Allah tidak ada sifat kudrat? Dan jika tidak ada pada Allah Ta'ala sifat kudrat, jawabnya adalah ia Allah bersifat lemah. Kalau tak ada kudrat, lemah tak Allah? Lemahlah. Dan jika lemah, nescaya tidak menjadikan ia Allah akan makhluk ni. Kalau Tuhan tu bersifat lemah sebab tak ada kudrat, tak adalah kita ni, tak adalah alam ini. Takkan adanya alam ni dalam keadaan Tuhan lemah tapi ada alam. Tuhan tak kuasa tapi ada alam. Mana boleh? Mustahil. Mustahil. Ada kita makhluk ni lah dalil bukti yang menunjukkan dia berkuasa. Kalau dia lemah, mana boleh nak jadikan makhluk kalau lemah? Nampak tak? Alam ni dalil, kita ni dalil, bukti yang nak menunjukkan adanya kekuasaan pada Allah. Alam ni tuan-tuan nak menceritakan sifat Tuhan yang menjadikan. Alam ni tak kisah langit, bumi, bulan, bintang, batu, kayu, angin, udara, binatang, tumbuhan, makanan, ikutlah semua tu namanya makhluk yang dijadikan oleh Allah. Semua itu dalil-dalil, bukti-bukti yang nak menceritakan kehebatan zat Allah, kekuasaan zat Allah, kepintaran zat Allah, kebijaksanaan zat Allah. Allah ceritakan daripada makhluk ni lah. Dengan kita melihat makhluk ni begini dan begitu keadaannya, begini begitu, berubah begini, berubah begitu. Nak menunjukkan yang menciptakan tu sangat-sangat maha berkuasa. Nasi lemak tu yang kita nak telan kejap lagi tu, itu juga dalil kewujudan Allah. Boleh tak ada nasi lemak kalau tak ada Tuhan? Makan aja kenalah tahu. Ke Allah jadikan manusia je? Dah sekalian alam kan? Gerak-geri kita ni, boleh bergerak-gerak ni. Gerak-geri kita ni bukankah dijadikan oleh Allah? Ya, jadi gerak-geri kita ni dalil bukti yang menunjukkan adanya Tuhan yang berkuasa. Semua tuan-tuan. Semua. Sebab tu wali-waliullah dia tak pernah lupa pada Allah. Sebab apa tak pernah lupa? Sebab alam ini yang menolong mengingatkan dia kepada Allah. Turun naik nafas kita ni. Tarik turun naik nafas, tarik embus, tarik sedut, embus. Adakah berlaku dengan sendiri?
Tanpa Tuhan yang menjadikan, Allah menjadikan. Ni mata kita ni boleh nampak objek-objek ni, adakah boleh jadikan sendiri kalau bukan Tuhan yang memperlihatkan? Ni telinga tuan-tuan ni boleh mendengar suara ni, adakah dia dengar dengan sendiri kalau bukan Tuhan yang memperdengarkan? Jadi semua ni dalil, semua ni bukti tentang kewujudan Allah. Ini semua nak menceritakan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha hebat, maha kuasa, maha sempurna, maha menghendaki dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan tengah duduk, tengah suap nasi lemak sekarang, dalam hati tuan-tuan ingat, makna yang menjadikan nasi lemak ni Allah. Makan pula duk kunyah-kunyah yang menggerakkan anggota lidah aku ni, mulut aku membolak-balikkan makanan ni, semua kekuasaan Allah. Mustahil aku boleh menelan benda ni kalau tidak dibantu oleh Allah. Oh sedap pula rasanya, pedas pula hari ni. Allah yang menjadikan rasa-rasa itu semua. Itu sebenarnya tuan-tuan sedang berzikir. Walaupun makan, dalam makan tadi ada zikir. Nampak tak? Zikir itu bukan semata-mata menyebut, mengingat itu juga zikrullah. Walaupun dia makan, tapi hati sebenar sedang mengingat Allah. Begitulah yang berlaku di sisi para awliya illahi solihin. Di sisi wali-waliullah hatinya macam itulah, tak pernah leka, tak pernah lalai. Kita orang awam ni kadang-kadang teringat, kadang-kadang lupa, banyaknya lupalah daripada teringat. Ni cakap ni teringat, sekarang dah nasi lemak depan muka kita, lupa dah lah. Tapi usahalah berlatih. Gerak gigi kita bawa kereta, kaki pijak pedal, itu semua tu dalil kekuasaan Allah. Mustahil kita boleh memandu, mustahil kita boleh memandang, mustahil kita boleh berfikir, mustahil kita boleh faham dan sebagainya kalau bukan ditolong, dibantu, dijadikan oleh Allah. Sebab tu alam ini adalah dalil, bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala itu maha berkuasa, dan dalil yang menunjukkan Allah tu maha sempurna, maha suci dari sebarang kekurangan. Nescaya tidak adalah nescaya tiada menjadi ya Allah akan makhluk ini, dan iaitu Allah tak menjadikan makhluk batil, kerana makhluk ini sudah ada dah. Nak kata Allah tak menjadikan makhluk, bohong, sebab makhluk ni mata kita sendiri dah tengok dah. Maka tetaplah ada pada Allah Ta'ala itu kudrat. Kalau begitu, setelah kita tengok dalil-dalil tadi, bukti-bukti tadi, yakinlah di hati kita bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Tuhan yang mesti bersifat dengan kudrat, mesti bersifat dengan kuasa, ianya tidak lemah sekali-kali. Kalau begitu, sabitlah keadaan yang melekat ia keadaan akan sifat kudrat di zat Allah Ta'ala. Dan satu lagi, kita boleh faham apabila Allah Ta'ala itu memiliki sifat kudrat, menunjukkan mesti ada sifat maknawiyah pada Allah. Wallahu a'lam. Jadilah sikit-sikit. Mudah-mudahan kita doa pada Allah dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sekalian kita yang hadir, yang mengikuti, tak terkecuali anak isteri kita, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, sahabat andai kita, adik-beradik kita, kenalan kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberikan kesihatan yang berkah. Apa maksud kesihatan yang berkah? Dia boleh gunakan sihat dia untuk dekatkan diri dengan Allah, bukan gunakan sihat untuk membuat maksiat kepada Allah. Itu maksud sihat yang berkah. Mudah-mudahan Allah memberikan keluasan rezeki untuk antum semua. Rezeki yang halal lagi berkah. Mudah-mudahan Allah lahirkan nanti di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, cucu cicit ciak keturunan yang soleh solehah sampai kiamat. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Hidupnya diberi iman yang sempurna, matinya dikekalkan dengan iman yang sempurna, diselamatkan iman kita saat sakaratul maut, dibangkitkan kita di kalangan para nabi, para rasul, para syuhada, para ulama. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya-Allah sihat afiat, dipanjangkan umur semuanya,
Mudah-mudahan diizinkan lagi oleh Allah untuk kita bertemu di masa-masa akan datang insya-Allah. Yang salah silap saya minta ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahla qutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Takbir. Allah.